Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan ini berita utama 16 Rabiul Awal 23 Oktober. Lelaki maut motosikal rempuh penghadang jalan. Juga mayat bayi dalam longgokan sampah. Seorang lelaki maut manakala isterinya parah selepas motosikal ditunggangi mereka terbabas sebelum merempuh pembahagi jalan. Kejadian sekitar jam 10 pagi tadi itu berlaku di kilometer 444 Lebuh Raya Utara Selatan Plus dari arah Rawang ke Sungai Buaya. Jalan licin akibat hujan serta jalan berselekoh dikenal pasti menjadi punca motosikal ditunggang mangsa terbabas. Rempuhan kuat itu menyebabkan isterinya tercampak ke laluan kiri jalan. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala disahkan maut di lokasi kejadian. Pengguna jalan raya yang melihat kejadian bertindak pantas menyelamatkan pasangan suami isteri ini dari digilis kenderaan lain. Mangsa yang maut dikenali sebagai Rosli Abu Bakar, 59 tahun dan tinggal di Bandar Puncak Alam, Kuala Selangor. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk dibedah siasat manakala isterinya sedang menerima rawatan di hospital sama. Dan ini pula mayat bayi perempuan cukup sifat yang baru dilahirkan ditemukan dalam longgokan sampah di tong sampah di kawasan flat B4 Taman Bagan Butterworth. Mayat bayi yang dibalut dengan sehelai kain itu ditemui oleh seorang wakil kawasan rukun tetangga KRT bersama dua lelaki warga Myanmar yang sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan dan mengutip sampah di kawasan flat tersebut sekitar 9.35 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU ACP Nur Zaini Muhammad Noor ketika dihubungi mengesahkan penemuan mayat bayi perempuan berkenaan. Siasatan lanjut masih dijalankan untuk mengesan ibu serta pihak yang membuang mayat tersebut. Polis bersama dengan bantuan penduduk setempat sedang mencari penduduk sekeliling yang dalam pantang lepas bersalin atau yang diketahui hamil bagi membantu siasatan kes itu. Penunggang motosikal yang tular menerusi satu rakaman video di Jalan Tunku Abdul Rahman didapati mengalami masalah mental. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Sarifuddin Muhammad Saleh berkata, pihaknya mengesan individu itu selepas videonya memberhentikan motosikal di tengah jalan tular di media sosial. Bertindak ke atas aduan terbabit, Unit Rusikan JSPT Kuala Lumpur mengesan penunggang motosikal terbabit dan mengesahkan individu itu adalah lelaki berusia 40-an dan mengalami masalah kesihatan mental. JSPT Kuala Lumpur dalam padi itu memohon kerjasama orang ramai untuk membuat laporan dan menyalurkan maklumat kepada pihak polis untuk tindakan lanjut sekiranya melihat perbuatan dan aksi berbahaya di jalan raya. Selepas memberi amaran kepada orang awam supaya memakai pelitup muka selepas dine-in di restoran semalam, hari ini Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar tampil memberi peringatan buat ahli politik yang sengaja mengabaikan prosedur operasi standard SOP terbabit. Tegasnya sejarah penyakit tidak berjangkit NCD yang dihidapi majoriti ahli politik berisiko untuk dijangkiti COVID-19. Teguran menerusi hantaran di Instagramnya bernada tegas supaya pemakaian pelitup muka dipatuhi termasuklah ahli politik. Jelasnya semakin ramai rakan sejawatnya yang dilihat dalam gambar tidak memakai pelitup muka ketika mengadakan mesyuarat. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan situasi di United Kingdom ketika ini yang berdepan kenaikan kes disebabkan keengganan rakyatnya memakai pelitup muka. UK merekodkan 52,009 kes baharu COVID-19 yang tertinggi sejak 17 Julai, manakala angka kematian di Britain kini mencecah 139,146, kedua tertinggi di Eropah selepas Rusia.
Kadar kebolehjangkitan atau R0 COVID-19 negara meningkat kepada 0.87 berbanding 0.86 pada Rabu dan Khamis lepas. Data yang dikongsi Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menyaksikan hanya Kuala Lumpur mencatat R0 melebihi 1 iaitu 1.02. Negeri Sembilan muncul kedua tertinggi dengan nilai R0 0.98 diikuti Putrajaya 0.95 dan Melaka 0.94. Sementara itu Perlis pula mencatat R0 paling rendah iaitu 0.75. Berdasarkan laman web COVID Now, setakat semalam sebanyak 5,718 kes kematian luar hospital BID direkodkan. Dan daripada jumlah kumulatif kematian COVID-19 iaitu 28,312. Hari ini 5,828 kes baharu direkodkan sekaligus menjadikan jangkitan harian kembali bawah 6,000 kes. Keputusan lengkap bedah siasat terhadap seorang remaja perempuan berusia 14 tahun di Batu Pahat yang meninggal dunia selepas menerima dos pertama vaksin COVID-19 dijangka diperoleh minggu depan. Pengarah Kesihatan Johor, Datuk Dr. Aman Rabu berkata, pelajar tingkatan 2 itu menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 komuniti Pfizer pada 3 Oktober lalu. Bagaimanapun, beliau berkata pelajar terbabit ditemui meninggal dunia di ruang tamu rumah oleh ibunya pada 8 Oktober lalu. Bedah siasat sudah dijalankan dan pemeriksaan luaran ke atas jenazah mendapati ia dalam keadaan baik, manakala pemeriksaan dalaman ke atas jenazah mendapati terdapat ketumbuhan di ovari dan anomali struktur jantung. Keputusan pemeriksaan lanjut dijangka boleh diperoleh antara 24 hingga 28 Oktober ini. Laporan bedah siasat ini dikategorikan masih belum lengkap kerana keputusan uji kaji masih belum diterima. Kematian remaja perempuan itu turut tular di media sosial. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mewujudkan saluran aduan khas bagi peniaga dan pengguna yang menggunakan perkhidmatan pengantaran makanan P-Hailing. Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata kementeriannya serius dalam menangani isu-isu berkait perkhidmatan itu dan mengambil langkah proaktif bagi menambah baik ekosistem sektor P-Hailing. Sebelum ini, KPDN HEP menerima pelbagai rungutan daripada peniaga dan pengguna mengenai perkhidmatan P-Hailing, termasuklah dakwaan berhubung kelewatan bayaran yang dibuat kepada peniaga. Menurut Rosul, saluran aduan khas itu akan meningkatkan kecekapan dan memudahkan pihaknya mengenal pasti kes dan isu yang dibangkitkan untuk diambil tindakan lanjut. Jadi kita buka satu laman web ataupun pusat aduan iaitu adu khidmat penghantaran makanan. adu.khidmatpenghantaran@kpdgp.gov.my. Jadi kalau ada siapa saja peniaga ke ataupun deliver objek buat motosikal ni ke yang ada masalah boleh mengadu kepada kita. Kita siasat untuk diambil tindakan. Beliau berkata sehingga Ogos tahun ini sebanyak 946 aduan telah diterima mengenai Food Panda dan 43 aduan berkaitan Grab Food. Tambah Rosul, pihaknya juga giat mengadakan libat urus dengan pemain industri P-Hailing khususnya Food Panda dan Grab Food untuk merangka penambahbaikan industri penghantaran makanan. Sementara itu mengulas mengenai kenaikan kos operasi dan harga dedak ayam, Datuk Rosul berkata Kementerian Keuangan setakat ini menyambut baik cadangan pemberian pinjaman mudah kepada penternak ayam yang berdepan masalah kenaikan kos itu. Katanya pinjaman mudah dalam tempoh antara 2 hingga 3 tahun itu dilihat dapat membantu golongan penternak menstabilkan kos operasi dan pengeluaran ayam, seterusnya membantu menstabilkan kembali harga ayam di pasaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan jualan Koperasi Rakyat Felda Bukit Bading di bangunan Koperasi Felda Bukit Bading, Ajil, siang tadi. Peruntukan RM49 juta Perkasa Pendidikan dan Pembangunan Islam di Sarawak.
RM49 juta diperuntukkan kerajaan bagi memperkasa sektor pendidikan dan pembangunan Islam di Sarawak. Peruntukan tersebut disampaikan menerusi lawatan kerja Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Idris Ahmad ke Sarawak baru-baru ini. Jumlah itu merangkumi peruntukan kewangan untuk imam, bilal, marbut, guru takmir dan guru kafar negeri Sarawak bagi tahun ini, iaitu sebanyak RM47.8 juta, manakala peruntukan khas Kerajaan Persekutuan kepada institusi-institusi pendidikan Islam pula berjumlah RM1.9 juta. Peruntukan itu disampaikan kepada Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Sementara itu, Senator Idris Ahmad berkata modul pembelajaran bagi bidang pengajian Islam perlu dinamik dan berubah bagi melahirkan graduan Islam yang profesional dan berkemahiran tinggi. Justru Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak akan menjalinkan kerjasama dengan Sentex Commercial untuk menjadikan graduannya lebih versatile dan profesional. Yang penting mereka sudah ada jati diri agama mereka, dan kemudian kita kata dia letak di mana pun, insyaAllah macam pepatah sebut, letak di pulau, dia letak di laut jadi pulau, letak di darat jadi bukit. Ini dua-dua kita nak supaya mereka itu kita berikan. Sebab tu nilai tambah ni perlu. Nah, kepada soal cakap soal negara kita juga sehari ini cakap soal Tibet dan soal kemahiran. Macam di negara Jerman, antara negara yang agak maju dalam bidang Tibet. Dan kita pun mungkin ke arah ke situ dah. Katanya program kemahiran yang dianjurkan oleh Sentex Commercial juga menepati keperluan pasaran semasa sekaligus mempersiapkan graduan ikhmas ke arah industri revolusi 4.0. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja serta menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman di antara ikhmas dan Sentex Commercial di Kuching. Hampir 2 minggu sejak sempadan negeri dibuka, tempahan inap desa atau homestay di negeri Jelapang Padi kembali mendapat sambutan. Dan ia sekaligus mengembalikan senyuman kepada pengusaha-pengusaha tempatan, malah harapan untuk memulihkan kembali perniagaan yang lumpuh sebelum ini semakin cerah. Homestay atau inap desa yang sebelum ini sunyi sepi tanpa penghuni kini kembali menjadi tumpuan pelancong. Meskipun pedih menanggung kerugian sepanjang lebih setahun, kebanyakan mereka nekat untuk bangkit semula dan tidak mahu gulung tikar lebih awal. Hampir setahun lebih kita tak ada income, tak boleh beroperasi, dan ini menyebabkan banyak rintangan kepada kami sendiri. Dan selepas pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita mula menerima tempahan dan kami diberi nafas barulah untuk menerima pengunjung-pengunjung untuk membangunkan industri pelancongan di dalam negeri. Kedah yang terkenal dengan pemandangan sawah padi dan gunung ganang yang indah turut menjadi tarikan pelancong luar negara seperti Thailand dan Singapura. Memandangkan sempadan negara belum dibuka, pendapatan pengusaha homestay kini hanya bergantung harap kepada pelancongan domestik. Itu lagi bagus. Kalau dibuka kan. Jadi akan ramai dah masuk sebab sekarang ni memang terkesan semualah kan. Ekonomi orang kampung pun boleh ada sumber pencarian lain lah selain daripada jadi petani. Tanpa memikirkan keuntungan semata-mata, pengusaha homestay sedar tanggungjawab yang dipikul. Tidak mahu episod hitam berulang, mereka akur dengan prosedur operasi standard yang ditetapkan, termasuklah keperluan untuk mengasingkan pelancong dengan kumpulan lain. Dari segi SOP, kita masih menitik beratkan tentang pematuhan SOP untuk pengunjung-pengunjung, sama ada dari segi penginapan ataupun walk-in lah, yang mana mesti lengkap 2 dos dan ada sijil. Dan yang keduanya dari segi sanitize keadaan ni pun kita ambil berat juga. Kebenaran rentas negeri sejak 11 Oktober lalu merancakkan kembali sektor pelancongan yang sebelum ini mengalami kerugian sehingga RM165 bilion akibat pandemik COVID-19.
Koperasi Makmur Malaysia Berhad Makmur memperkenalkan konsep beli, kumpul mata dan tebus barangan kemas kepada pelanggan Pasar Raya MG Co-op Mart. Pengerusinya Dato' Hishamuddin Abdullah yang juga pemilik utama rangkaian Pasar Raya itu berkata inisiatif itu dibuat sebagai menghargai pelanggan setia mereka. Pelanggan bukan saja boleh mendapatkan pelbagai barangan runcit pada harga berpatutan, malah dapat menggupul mata bagi setiap pembelian di mana ia boleh ditukar dengan barangan kemas di semua rangkaian kedai emas Makmur Gold. Sehingga kini lebih 50 pelanggan berjaya menebus barangan kemas hasil mata yang dikumpul. Dan yang paling istimewa sebenarnya dalam MG Co-op Mart ni, apabila membeli di MG Co-op Mart, para pelanggan akan mendapat poin. Dan poin tersebut boleh ditebus dengan barang kemas. Itu sebenarnya adalah satu kelebihan yang tiada di tempat lain. Alhamdulillah sehingga hari ini dah lebih daripada 50 pelanggan yang berjaya menembus barang kemas dengan Makmur Gold. Pihaknya juga menyediakan perkhidmatan penghantaran percuma kepada pelanggan yang membuat pembelian secara dalam talian melebihi RM30. Perkhidmatan penghantaran ini akan dilancarkan secara berperingkat di semua rangkaian pasaraya berkenaan dalam masa terdekat. Kita boleh buat kaedah penghantaran segera ke rumah ke rumah COD. Sebenarnya ni adalah salah satu daya penarik lah sebenarnya kepada pelanggan-pelanggan kita. Sebab dalam keadaan sekarang pelanggan-pelanggan kita sibuk bekerja apa semua, dan apabila mereka memerlukan barang dapur, mereka hanya boleh membuat belian dalam talian sahaja. Dan pihak pengurusan ada satu tim yang akan buat COD ke rumah-rumah. Setakat ini, Pasaraya MG Co-op Mart memiliki 5 cawangan di Kuantan dan Makmur merancang untuk membuka 15 lagi cawangan Pasaraya MG Co-op Mart di seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Dato' Hishamuddin ditemui media selepas merasmikan Pasaraya MG Co-op Mart Batu Lapan Kuantan. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Makmur Gold, Cik Muhammad Faizuddin Cik Mahmud dan Pengurus Besar MG Co-op Mart Nur Azli Shah Muhammad. Demonstrasi bantah karikatur Nabi Muhammad bertukar ganas. Projek Mega Pusat Ketamadunan Islam atau CIC yang bakal mengimpunkan warisan peradaban Islam di Uzbekistan semakin hampir menjadi realiti. Dan apabila siap kelak, ia bakal menjadi tarikan utama ke negara Asia Tengah itu untuk menyaksikan karya tokoh-tokoh terkemuka seperti Imam Al-Bukhari, Tirmizi, Ibn Sina dan Al-Khawarizmi. Laporannya bersama Adi Akmal Syahrum di Tashkent. Di belakang saya ketika ini adalah Pusat Ketamadunan Islam yang sedang dalam pembinaan, dan insya-Allah apabila siap kelak penghujung tahun hadapan, ia akan menjadi pusat ketamadunan Islam terbesar di dunia. Kami diberi peluang untuk meninjau lebih dekat pembinaan kompleks bersaiz mega itu. Dengan luas keseluruhan 7.2 hektar, CIC yang terletak di kompleks bersejarah Hazrati Imam ini bakal menghimpunkan warisan sejarah, falsafah keilmuan Islam, seni dan sains yang menjadi warisan agung di Uzbekistan sejak ribuan tahun lalu. Menurut pengarah CIC, Shuazim Minovarov, kompleks ini adalah hasil ilham Presiden Shafkat Mirziyoyev dan mula dibina pada 2018. Birinchi qavatda islom madaniyati tarixi muzeyi joylashadi. Bunda O'zbekistonda islomdan oldin bo'lgan sivilizatsiyalar to'g'risida birinchi bo'lim va qolgan hamma bo'limlari islom dinini bizni hayotimizda tutayotgan va o'ynagan roli ko'rsatib berilgan. Kompleks ketamadunan ini juga bakal menempatkan lebih 100,000 manuskrip bersejarah. Antara yang bakal menjadi tarikan utama ialah naskah Al-Quran tertua yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ketika ini naskah Al-Quran itu dijaga dengan sempurna di perpustakaan Kompleks Hazrati Imam yang terletak bersebelahan tapak pembinaan Kompleks Ketamadunan Islam baharu itu. Kami diberi kebenaran untuk memasuki dan menyaksikan sendiri Al-Quran tertua di dunia itu. Dalam pada itu, pengarah Institut Islam Hadari, Profesor Dr. Fariza Matsyam berkata,
pertalian Malaysia dan Uzbekistan telah lama wujud dari sudut ilmu dan tokoh-tokoh terkenal seperti Imam Al-Bukhari, At-Tirmizi dan saintis-saintis silam seperti Al-Khwarizmi dan Ibn Sina. Kita melihat perkembangan di Uzbek sekarang ini yang sangat proaktif dan progresif tentang perkembangan Islam, dan mereka ingin kembali setelah 30 tahun merdeka, mereka ingin kembali kepada melihat ketamadunan Islam itu dan mungkin nak memperkasakan kembali terutama sekali kepada young generation, ya, generasi muda. Jadi inilah peluang yang boleh kita ambil, ya, pakar-pakar dalam bidang sama ada di universiti dan juga hubungan di antara dua negara dari sudut education dan juga ekonomi dan juga pelancongan, maka kita mungkin boleh mengambil peluang ini di atas pembangunan yang sedang berlaku rancak di Uzbekistan. Beliau yang dianugerahkan anugerah kehormat sempena 30 tahun kemerdekaan Uzbekistan Oktober lalu berkata, Institut Islam Hadari telah menandatangani MOU bersama dua institusi iaitu Institute of Islamic Civilization dan International Bukhari Research Centre tahun ini. Menurutnya, kerjasama erat antara cendekiawan kedua-dua negara akan memberi manfaat besar kepada perkembangan keilmuan Islam terutama kepada generasi muda. Laporan Adek Basharum, Tashkent, Berita Al-Hijrah. New Zealand akan menamatkan sekatan pergerakan apabila 90% penduduknya mencapai vaksinasi penuh. Dan sasaran itu sebahagian daripada plan pembukaan semula negara itu, walaupun New Zealand masih berdepan dengan penyebaran varian Delta khususnya di Auckland. Setakat ini, sekitar 68% rakyatnya telah lengkap 2 dos vaksin, manakala 86% telah menerima dos pertama. Perdana Menterinya Jacinda Ardern nekat beralih kepada fasa untuk hidup bersama virus itu jika populasi lengkap divaksin mencapai sasaran. Jika kadar vaksinasi 90% itu berjaya dicapai, New Zealand akan menjadi negara Asia Pasifik pertama yang tinggi kadar vaksinasinya. Terbaru, jangkitan COVID-19 mula merebak ke South Island yang sebelum ini tidak merekodkan sebarang kes. Auckland masih lagi merekodkan kes jangkitan tertinggi walaupun perintah lockdown telah dikuatkuasakan sejak 2 bulan lalu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan antara 80,000 hingga 180,000 petugas kesihatan meninggal dunia akibat COVID-19. Pertubuhan itu turut memberi amaran tentang bahaya keletihan, kegelisahan dan kelesuan luar biasa ke atas mereka ketika jangkitan COVID-19 masih berterusan menyelubungi dunia. Dalam kenyataannya semalam, WHO memaklumkan siri kematian yang tinggi itu adalah satu kehilangan besar kepada dunia. Angka yang dinyatakan itu adalah daripada Januari 2020 hingga Mei tahun ini. Jumlah kematian keseluruhan akibat COVID-19 bagi tempoh sama adalah 3.45 juta orang. Kehilangan ratusan ribu petugas perubatan itu dianggap sukar dicari ganti ketika dunia masih bergelut dengan virus pembunuh itu. Memetik Al Jazeera, sejumlah 135 juta orang di seluruh dunia terlibat dalam bidang penjagaan kesihatan. Mereka adalah petugas barisan paling hadapan dalam mendepani musuh yang tidak kelihatan, virus COVID-19. Banyak negara mula mengutamakan golongan petugas perubatan untuk disuntik vaksin COVID-19. Namun WHO memaklumkan hanya 2 daripada 5 petugas perubatan sahaja yang berjaya menerima vaksinasi disebabkan isu ketelusan dan ketidaksamarataan dalam pengagihan vaksin. Insiden tragis yang menimpa seorang pengarah fotografi di lokasi penggambaran filem Rust meninggalkan kesan mendalam terhadap pelakon Hollywood Alec Baldwin, dan Alec meluahkan rasa sedih dan kecewa kerana pistol replika yang digunakan ketika latihan penggambaran meragut nyawa kru penggambaran filem terbabit. Alec menerusi Twitternya berkata dia tidak dapat menggambarkan perasaan sedih dan terkejut atas tragedi menimpa Halyna Hutchins yang juga merupakan seorang isteri dan ibu. Kejadian berlaku pada tengah hari Khamis di lokasi penggambaran di Santa Fe, Mexico. Hutchins dibawa ke Hospital University New Mexico menggunakan helikopter dan dia disahkan meninggal dunia.
Penggambaran bagi filem tersebut terpaksa dihentikan dan lokasi itu ditutup sementara bagi tujuan siasatan. 3 anggota polis Pakistan maut dalam pertempuran antara pihak berkuasa dengan gerakan Tahrik Labbaik Pakistan TLP di Lahore semalam, dan insiden berlaku selepas sebuah kenderaan merempuh ke arah sekumpulan polis yang sedang mengawal keadaan ketika protes karikatur diadakan. Demonstrasi jalanan itu disertai ribuan penyokong TLP yang menuntut pemimpin mereka dibebaskan dan menghantar pulang duta Perancis ke negaranya. Ia susulan karikatur Nabi Muhammad yang diterbitkan akhbar mingguan satira Perancis Charlie Hebdo. Ketika kejadian, penunjuk perasaan sedang berarak menuju ke ibu negara Islamabad. Menurut jurucakap polis, pihaknya melepaskan tembakan gas pemedih mata selepas pos keselamatan diserang oleh penunjuk perasaan. Katanya penunjuk perasaan memberi jaminan untuk melakukan demonstrasi secara aman sebelum mereka bertukar ganas. Kumpulan TLP membantah penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo dan memulakan protes sejak tahun lalu. Demonstrasi pada April lalu menyebabkan sekurang-kurangnya 5 anggota polis dan 3 aktivis maut manakala ratusan lagi cedera. Kumpulan TLP turut membuat sekatan jalan raya dan laluan kereta api sehingga pemimpinnya Saad Hussein Rizvi ditangkap. Seterusnya TLP diwartakan sebagai gerakan pengganas. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ni, dan layari alhijrahnews.com untuk lebih banyak berita menarik dan artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.